Hai, selamat datang ke channel Mekarni. Hari ini kita ada sebuah kereta yang diberi nafas baru oleh Proton. Apakah model itu? Ini dia, Proton Iris MC3 2022. Jom kita tengok apa yang terbaru ada pada kereta ini. Let's go! Okey, kita lihat dulu bahagian eksterior untuk Proton Iris MC3 ni. Di mana kita boleh lihat bahagian depan MC3 ni, dia mengalami perubahan yang sangat drastik, di mana Proton telah mengubah design bumper dan juga grill. Grill dia menggunakan Infinite Wave dan juga logo yang baru. Dan menggunakan line merah dekat sini. Sama macam X50. So dia nampak lebih modern, lebih mewah. Dan juga bumper pun berubah design dia. Di mana kita lihat perubahan daripada segi intake dekat sini, dia lebih besar dan ada LED taillight. Daripada segi lampu, still sama, menggunakan lampu halogen. Berbanding dengan Proton Iris Active, dia menggunakan LED. Untuk versi eksekutif ni, dia hanya menggunakan lampu halogen. Okey, seterusnya kita lihat bahagian side profile Proton Iris MC3 ni. Perubahannya tak ada sangat, sama aja macam model sebelum ni, cuma berubah daripada segi saiz tayar, di mana dia menggunakan 16 inci sport rim. Saiz tayar 185 55 16. So bila kita tengok side profile Iris ni lebih sporty sebab dia punya sport rim lebih besar. Okey, seterusnya kita akan lihat bahagian belakang untuk Proton Iris MC3 ni. Kita tengok tak ada perubahan yang sangat drastik, hanya perubahan yang minor saja, iaitu bahagian bawah. Di mana kita tengok ada penambahan line merah dekat bawah bumper ni. Dan bila kita tengok untuk MC2 dan MC3, dia tak ada perubahan sangat. Cuma dia diubah daripada segi design, di mana kita nampak ada first, second and third layer. So bila kita tengok ada layer banyak kat sini, dia menampakkan kereta ni lebih lebar. Kalau kita lihat untuk model Iris Executive ni, dia tak ada balutan kulit pada steering. Dan steering control button pun tak ada berbanding dengan model Iris Active. Tapi daripada segi head unit dia masih sama. Dia menggunakan 8 inci floating head unit. Tapi kekurangannya berbanding dengan model Iris Active, dia tidak mempunyai voice command. Dan juga tidak mempunyai Wi-Fi connectivity dan juga tak ada 4G. Tapi screen size sama, 8 inci. Digital meter untuk aircon ni juga diletakkan pada model Executive, sama macam Iris Active. So bila kita tekan button dia, sangat sedap lah bila tekan kan. Dan Proton juga meletakkan lampu siling yang baru, di mana rasanya diambil daripada Geely lah, sebab kita tengok ada design estetik daripada design-design Geely. So satu penambahan yang baik lah. Kalau kita lihat untuk meter cluster bagi Iris MC3 ni, sama je macam Iris MC2, menggunakan LCD display. Dan info yang dipaparkan pun sangat jelas. Dan yang paling ketara adalah daripada segi design dashboard untuk Iris MC3 ni, dia meletakkan center console yang baru dan mempunyai ciri armrest. Ini yang sangat diperlukan untuk rakyat Malaysia. Dan juga Proton meletakkan ciri 3 cup holder, di mana kita boleh meletakkan botol ataupun bekas minuman. Tak ada masalah. So sangat convenient. Good job Proton. Untuk gear knob sama je macam Iris MC2, tiada perubahan. Pertukaran gear juga dilihat sangat smooth, ya, tak ada masalah. Glove compartment pada Iris ni tak berapa besar, tak berapa kecil. Yang ni untuk kita tapau tarik lah, kita boleh sangkut kat sini. Dan untuk Iris MC3 yang terbaru ni, dia mempunyai 6 port USB, 3 di hadapan, 1 di atas, 2 di belakang. Okey, yang ni untuk kita connect phone ke head unit lah. Dan Proton juga meletakkan ciri 3 button yang baru, di mana sebelum ni tak ada button eco. Sekarang Proton meletakkan button eco di hadapan.
Ini yang paling penting sekali lah, USB port untuk kita letakkan dashcam. Good job Proton. Okay, kita cuba untuk test pemanduan untuk Proton Iris MC3 ni. Kita nak tengok sejauh mana refinement yang telah dibuat oleh Proton. Okey, benda pertama yang paling ramai orang tanya adalah daripada segi pemanduan menggunakan CVT, punch CVT Proton ni. Kita tahu yang model untuk Proton Iris yang first model sangat-sangatlah banyak komplain yang mana punch CVT ni terlalu bising, terutamanya apabila kita low speed dan top speed. Punch CVT ni dia menghasilkan bunyi yang sangat annoying. Sebab saya pun pernah bawa Proton Iris yang first model, memang ketara sangat bunyi CVT dia, sampai kita rasa dalam kereta tu tak selesa nak bawa, terutama sekali bila kita top speed lah. Tapi bukan nak cakap apa lah, untuk model MC3 yang terbaru ni memang totally different. Kita boleh rasa dia punya punch CVT ni sangat-sangatlah terbaik dan sempurna. Tak ada dengar langsung bunyi bising CVT seperti sebelum ni. Sama macam kita bawa kereta-kereta yang biasa, sangat selesa dan sangat senyap. So kepada masyarakat yang kat luar sana yang masih lagi fikir negatif tentang CVT Proton ni, kena test drive, rasa sendiri. Memang perubahan yang sangat drastik yang telah dilakukan oleh Proton. Proton ni kita memang dah kenal daripada segi handling dia dah, daripada dulu lagi kan. Daripada dulu lagi memang Proton handling memang champion. Okay, sekarang ni berada di traffic light. So apabila kita nak start accelerate tu, biasanya CVT ni dia akan bunyi bising lah. Tapi untuk MC3 ni dia sangat smooth. Untuk low speed dia memang kita rasa smooth je, dia tak ada jerk. Kita boleh tengok kan. So memang apa yang Proton buat perubahan, seperti yang dimaklumkan, lebih kurang dalam 300 perubahan yang telah dilakukan pada model MC3 ni, terutama daripada segi tuning CVT ni. Memang nampaklah hasil dia. So untuk model MC3 ni barulah kita dapat rasa Proton Iris yang betul-betul sempurna. Sayang, kenapa tak menggunakannya waktu mula-mula digunakan? Sayang. Cuma sayangnya Proton tak menggunakan kualiti yang sebaik MC3 ni pada model pertama diorang. Mungkin disebabkan daripada segi keuangan mungkin lah. Sekarang ni mungkin Geely dah ambil alih. Mungkin Proton ada dana, suntikan dana daripada Geely dan dapat menghasilkan kualiti produk yang lebih baik. Okey, daripada segi pemanduan pula, kita boleh kata Proton ni memang champion lah. Memang champion daripada segi ride and handling, memang terbaik. Tak terkecuali dengan model Iris ni. Memang bila kita drive, kita pegang steering, kita akan rasa firm. Kita rasa confident untuk drive. Untuk model eksekutif ni, sayangnya dekat dia punya steering ni dia tak sertakan sekali dengan button control untuk audio. So why Proton? Why? Sepatutnya benda ni dah jadi basic untuk semua kereta-kereta dekat yang dihasilkan oleh semua kereta lah sebenarnya tu. Senang cerita, benda steering control ni mesti must have lah, must have. Okey, untuk Proton Iris ni dia menghasilkan 107 horsepower dan 150 Nm of torque. So kita boleh rasa enjin Campro Proton ni, walaupun dia menggunakan enjin yang lama, dia membuat sedikit tuning untuk lebih penjimatan, terutama sekali daripada penggunaan CVT ni lah. CVT ni dia akan menjimatkan lagi penggunaan petrol. So daripada segi pemanduan,
Daripada segi capacity engine, bila kita tekan memang dia pergi. Dia akan pergi. Tekan je pergi, tekan je pergi. Pergi mana tak tahu. Penjimatan petrol pula, kalau kita lihat daripada segi dari meter cluster ni, average full dia, consumption dia dalam 7.9 liter per 100 km. So boleh kata untuk Iris ni penggunaan minyak juga boleh dikatakan jimat lah. Dia dekat tengah-tengah. Tapi still tak boleh lawan Myvi lah kan, king of the road. Tapi itulah nak kata, kalau macam saya ni berjiwa racing kan, berjiwa racing ni dia tak peduli sangat pasal penjimatan minyak ni. Yang penting handling padu, enjin padu, sup berdesup pergi. Itu dah cukup. Jimat tak jimat tu lain cerita. Okey, Proton Iris ni untuk model eksekutif dan aktif, Proton membekalkan 6 airbag. Manakala untuk standard hanya dibekalkan 4 saja di bahagian hadapan dan kerusi. Untuk model eksekutif dan aktif, dia ada 6, iaitu depan, kerusi dan bahagian sisi depan dan belakang. So daripada segi safety, kita memang tahu safety Proton ni memang antara yang terbaik. 5 NCAP, 5 star. Dia punya body juga dia menggunakan struktur HPF, yang mana dia punya kerangka chassis dia sangat apa orang kata, sangat kuat lah, senang cerita kuat lah. So daripada segi safety memang Proton tip top lah. Okay, hasil daripada tuning yang dia buat oleh Proton daripada segi CVT dan juga engine, sedar tak sedar, saya tengok meter yang saya bawa sekarang ni sudah 120. So itu menunjukkan untuk kabin Proton MC3 Iris ni dia lebih senyap. Mungkin Proton telah meletakkan beberapa padding untuk kurangkan noise dia, tapi memang kita boleh rasa lah, kita boleh rasa kedapan dalam kabin Iris MC3 ni dia memang senyap. Memang senyap, totally different dengan model yang sebelum ni. So tabik pada Proton. Okey, secara kesimpulannya boleh disimpulkan bahawa Proton Iris ni daripada segi pemanduan boleh bagi 8/10. So daripada segi exterior, design, 8/10. So memang sangat recommend kepada korang yang nak kelainan untuk membeli kereta segmen B, hatchback ni. Selain daripada Myvi, korang ada pilihan untuk membeli Iris. Sangat recommend. Okey, berkenaan dengan Myvi, so next episode kita akan bandingkan antara Proton Iris dan Proton Myvi. Kita akan bandingkan. Okey, untuk episod yang seterusnya kita akan buat perbandingan antara Proton Iris dan Pro 2 Myvi. So kita tengok daripada segi exterior, kita akan bandingkan daripada segi exterior, interior, penjimatan dan dari segi pemanduan. So sebelum tu jangan lupa like, komen dan subscribe channel Mekanik untuk kita orang buat lebih video yang lebih menarik lagi. So jangan lupa subscribe. Terima kasih.